Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah dapat diteruskan pada malam ini dengan satu tajuk berkisah dengan jin, sihir serta perisai daripada gangguan ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mohon maaf kepada mana-mana jemaah yang pernah mesej saya sebulan yang lepas. Untuk makluman jemaah, saya baru keluar daripada hospital, dimasukkan ke ICU. 2 malam saya di ICU, 3 hari di ward medical. Alhamdulillah. Ini bukan kali pertama. Dulu sekali ketika COVID mula-mula tahun 2020, 5 hari di ICU, 9 hari di ward biasa. Kali kedua ini bukan COVID. Yang kedua kali yang pada bulan yang lepas bukan COVID, alhamdulillah. Test semua negatif, COVID negatif, influenza pun negatif. Rupa-rupanya saya diserang jangkitan kuman pada saluran pernafasan. Ni suara pun masih serak lagi. Suara kita masih serak-serak basah. Suara rock kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 malam dimasukkan ke ICU, 1 malam di zon merah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah sihat sepenuhnya. Dah tak ada rasa susah nak nafas, batuk pun dah tak ada, alhamdulillah. Jadi kuliah dapat diteruskan, insya-Allah. Rawatan pun insya-Allah diteruskan. Ke mana-mana jemaah yang pernah mesej saya dari Karyah Masjid Setia Alam, boleh mesej saya semulalah untuk temu janji rawatan, insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini saya akan meneruskan kuliah, ya, dengan satu tajuk juga yang amat penting. Bagaimana kita nak mengetahui ciri-ciri perawat Islam yang sebenar. Yang saya pernah sebutkan, antara ciri-ciri perubatan Islam supaya kita tidak tertipu, supaya kita sendiri tidak tergelincir daripada kaedah yang sebenar. Ciri-ciri perubatan Islam yang sebenar, kita kena juga lihat apa ciri-ciri perawat Islam itu sendiri. Okey, supaya kita kena faham, kita kena mendalami sendiri, ya, supaya ya kita terjaga daripada sudut akidahnya, terjaga daripada sudut fizikalnya, insya-Allah. Ya, sebab kita dah nampak pelbagai kesan yang buruk akan berlaku sekiranya kita tersalah. Kita banyak sekarang tengok, ya, di media masa, orang sekarang buat live terlalu banyak tentang perubatan Islam, berdialog dengan jin terlalu lama, tanya jin tu macam-macam. Kadang-kadang orang tu tak kerasukan pun, hanya masalah psikologi, masalah mental, masalah kejiwaan. Dia tak ada masalah jin pun, dia tak ada masalah kerasukan pun, cuma disebabkan ketekanan, depresi. Mereka akan keluarkanlah kata-kata yang apa dalam hati, dan kita cakap itu adalah gangguan jin. Na'udzubillah. Kita dah tertipu, ya. Banyak live gunakan macam tu, ditanya macam-macam, datang daripada mana, sebab apa ganggu, dekat mana sihir ini diletakkan, berapa ramai yang diganggu lagi dalam keluarga ni. Allahu Akbar. Sebenarnya tak ada kaedah yang begitu dalam ruqyah syar'iyah. Dalam perubatan Islam tak banyak berdialog, tak banyak tanya pesakit ketika rawatan. Kita cuba elakkan daripada bertanya ketika ruqyah itu dijalankan. Hari ini kita nak perjelaskan supaya kita terbenteng daripada, ya, perkara-perkara yang menjengahhi syarak tentang perubatan Islam. Sebab ini juga penting, termasuk dalam kita membenteng diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Sebab sekiranya tersalah, kita membuka ruang kepada gangguan ini. Kita sendiri yang buka ruang untuk diri kita, keluarga kita diganggu oleh jin. Jadi kita kena faham agar kita tidak tersalah pilih rawatan, tidak tersalah pilih perawat.
Sebenarnya apa kita nak tengok? Syarat-syarat peruqyah itu. Kita tengok kat mana saya ambil ya rujukan ini. Sebab bila kita nak menerangkan, memberi satu penerangan kepada umum, kita kan ada rujukan yang sahih. Ya, memang ada satu, saya pernah talaki satu kitab dan buku tentang halal dan haram tentang ruqyah bersama dengan penulis buku ini. Buku ni agak tebal lah. Dalam ini menerangkan secara terperinci tentang halal dan haram isu ruqyah ini. Jadi dalam buku ini menuliskan beberapa ciri ruqyah yang perlu kita tengok supaya kita terselamat, insya-Allah. Yang pertama, dia ada dua ciri, ciri yang utama dan ciri yang mendokong kepada ciri utama. Kita tengok ciri yang utama seorang peruqyah atau orang yang nak menjalankan sesi rawatan, orang yang nak menggelarkan diri dia sebagai perawat, orang yang nak menggelarkan diri dia sebagai mu'alij. Ya, kita nak jumpa dengan perawat ini, kita kena tengok dulu siapa dia yang kita nak berjumpa ini. Okey, apa syarat yang pertama, yang utama ini? Ya, pertama sekali kita kena tengok dia mestilah memiliki akidah dan tauhid yang kukuh. Akidah dia mantap, akidah dia solid, ya, tauhid dia kukuh. Kadang-kadang kita jumpa perawat memang ada title ustaz, belajar agamanya tinggi, hafiz Quran, akhirnya bab akidah rosak. Pernah berlaku di Hulu Selangor, seorang guru agama, seorang mudir tahfiz memberikan tangkal kepada pesakit. Mudir tahfiz, Qurannya solid, hafazannya solid, jadi bab akidah masih tak faham. Menggunakan tangkal wafak diberikan kepada pesakit, dijadikan sebagai tangkal untuk mengelak daripada gangguan jin. So kita kena tengok kat mana dia belajar selama ini tentang ilmu agama, tentang akidah dia. Kita kena tengok. Jangan pergi sebarangan. Kita pergi sebab nak kesembuhan, kita pergi sebab nak cari kesembuhan, tapi akhirnya kita salah. Jangan disebabkan tak apa untuk sembuh. Ya, salah satu ciri perubatan Islam, matlamat itu tidak menghalalkan cara. Yang halal dan haram itu tidak boleh bercampur. Tangkal azimat tetap haram, tak kira siapa pun yang bagi, ustaz ke, kiai ke, ulama mana pun bagi. Kalau itu tangkal letak dekat sini, jin tak masuk, itu dikira sebagai tangkal, tolak. Tercela dah akidah kita, tercela. Okey, hati-hati ya, memiliki akidah dan tauhid yang betul-betul mantap. Yang kedua, memiliki ilmu yang syar'i. Dia ada asas ilmu syariat dia. Faham tentang halal dan haram. Kena faham tentang isu ikhtilat, ya, perhubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ketika rawatan. Jangan disebabkan rawatan boleh tak sebenarnya. Tak apa, ini rawatan, boleh berdua-duaan dalam bilik. Na'udzubillah, itu terkeluar daripada rawatan Islam. Hati-hati, ini berlaku. Yang kena rogol, yang kena cabul, dah lah kena tipu dengan duit, dirogol lagi, dicabul lagi. Na'udzubillah. Kita cukup takut atas alasan ikhtiar rawatan, sebut pula sebagai rawatan Islam, orangnya ustaz, tapi bila diuji dengan ikhtilat, perhubungan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, akhirnya kalah dengan nafsu. So hati-hati, tak boleh berdua-duaan ketika rawatan dalam satu bilik, rawatan dalam keadaan bilik yang gelap. Hati-hati ya, dia kena tahu tentang ilmu syar'i itu sendiri. Ya, kita tengok basic agama dia belajar dekat mana. Kalau tak, berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Sebab kalau diceritakan tentang alam ghaib, makhluk halus, jin, malaikat, dia kena ada dalil yang sahih daripada Al-Quran ataupun hadis. Dia kena tahu sandaran dia. Kalau tak, dia akan termasuk dalam belitan iblis, ditipu oleh iblis. Hati-hati, akhirnya kita terperangkap dengan kaedah yang salah. Kena hati-hati, sebab sekarang ramai yang menunggang perubatan Islam ini sebagai satu jalan yang menunjukkan dia seorang ahli agama. Kalau kita tengok dalam khutbah Jumaat pun ada sebut salah satu masuknya ajaran sesat daripada mana? Perubatan Islam. Perubatan Islam, dia bagi amalan-amalan tertentu yang tidak sahih daripada Nabi, amalan-amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi, diberikan kepada pesakit untuk diamalkan. Akhirnya sesat. Masih berlaku ke? Masih berlaku. Masih berlaku. Pukulan jarak jauh, orang nak pukul tak kena, dia boleh pukul orang daripada jauh.
Itu semua bukan daripada amalan yang baik dan amalan yang mengikut syar'i. Itu amalan yang bertentangan dengan syariat. Sebutlah apa pun dia punya nama, tak kira lah apa pun nama, kalau dia ada mengamalkan pukulan jarak jauh, pukulan yang kita pukul pun tak kena, na'udzubillah, itu bukan lagi daripada ilmu yang boleh dipelajari, ilmu yang telah terkeluar daripada syariat. Kena hati-hati. Tak kira lah apa title yang mengajar ilmu tersebut, kena hati-hati. Walaupun dibagi amalan tersebut daripada Al-Quran, dibagi, amalkan 10,000 kali ayatul kursi, amalkan 10,000 kali surah Al-Ikhlas, maka kita akan terhindar daripada ancaman musuh dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi kebal dan sebagainya, ya. Ilmu kebal ni pun satu lagi masalah. Sebenarnya tak ada dalam Islam, tak ada. Dan benda ini diwar-warkan dalam media massa. Boleh amalkan, ada yang menyebut boleh amalkan. Ini ilmu Allah itu luas, ya. Ilmu ini, ya, untuk masing-masing. Tak semua Allah beri ilmu yang sama. Peringkat ilmu ini pelbagai. Banyaklah alasan-alasan yang tak mengikut akal kita, tak mengikut disiplin-disiplin ilmu yang sepatutnya. Langgar je semua, asalkan boleh. Nak nampakkan dia ada Islamik, dia letaklah amalan-amalan yang pelik-pelik. Kadang-kadang menyusahkan, ya, orang yang sakit untuk beramal. Ini sebab tak beramal lah ni, tu pasal kena jin, kena ganggu. Bagi, suruh amalkan, ya, zikir sampai berpuluh ribu kali. Allahu Akbar. Kesian kat pesakit. Bukan tak boleh berzikir, boleh, tapi kita ada disiplin-disiplin dia mengikut yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Cukuplah Nabi apa yang telah Nabi ajarkan. Dah cukup dah apa yang Nabi ajarkan. Kalau Nabi kata 33 kali, cuba kita amalkan 33 kali tersebut secara istiqamah. Istiqamahkan aja, insya-Allah ia sangat bermanfaat dan mampu untuk mengatasi sihir ataupun gangguan jin yang ada dalam tubuh badan. Tu yang kedua, memiliki ilmu yang syar'i. Yang ketiga, mestilah berakhlak yang mulia. Ya, perawat ini, peruqyah ini yang kata boleh mengubat ini, dia mesti ada akhlak yang baik. Tak merendah-rendahkan perawat-perawat lain, ya. Sentiasa menghormati pesakit yang datang. Kadang pesakit itu dah lah datang dengan masalah, kita marah dia lagi. Inilah dia, sebab tu kamu kena jin, kena gangguan jin. Lemah sangat iman ni, tak solat ni, tak beramal ni, tak ada zikir. Dia marah pesakit. Dah akhirnya pesakit down, pesakit kecewa bila jumpa perawat. Bila dah macam tu, fobia dia, lari jumpa perawat-perawat yang tak syar'i. Kita dah menuduh pesakit tak beramal, na'uzubillah. Kadang-kadang ada perawat juga suka menakut-nakutkan pesakit. Ni saka, dah kena saka ni. Dah pesakit mula risau, mana datang pula saka yang mengganggu ni? Keturunan aku tak ada pula yang mengamalkan benda pelik-pelik. Cari, tak jumpa. Tapi tuduhan itu berlaku. Jadi takut satu keluarga. Ni keluarga belah siapa? Belah mak ke, belah atuk ke, keturunan belah mana? Dah dicari masalah. Tuduh menuduh telah berlaku. Ni kesilapan yang berlaku, ya, menakut-nakutkan pesakit. Yang sebelum ni saya juga ceritakan bagaimana seorang makcik, seorang tukang bidan yang mengurut wanita lepas bersalin, disebut tentang tarikh kematiannya. Itu pun saya terkejut bila jumpa macam tu. Macam tu pun wujud lagi. Disebabkan takut, sebab perawat ini dah bagi tahu tentang beberapa perkara yang benar berlaku kepada pesakit. Contohnya, apa masalah pesakit dia dah tahu sebelum pesakit cerita. Latar belakang pesakit dia tahu sebelum dia bagi tahu. Akhir sekali, sebab dah percaya dengan apa yang bomoh ni sebut, kamu akan mati pada tarikh sekian-sekian. Dah jadi takut pesakit. Datang ke pusat rawatan, minta nasihat. Betul ke saya akan mati pada tarikh sekian-sekian? Sebab bomoh ni kata, orang ni kata, dia tak cakap bomoh, dia kata ustaz ni kata saya akan mati pada tarikh ini. Allahu Akbar. Macam mana kerosakan akidah kita waktu itu? Berlaku kerosakan akidah yang sangat total. Kalau kereta total loss, susah nak dibaiki, kena bertaubat nasihat je, itu je ubat dia. Sampai tahap itu, ya, perawat boleh sebut, ya, kena hati-hati. Akhlak kena mulia, tak menengking pesakit, ya, menuduh yang bukan-bukan, meneka yang bukan-bukan.
Kalau Ustaz Harundin paling pantang dua perkara kalau pesakit kerasukan. Jangan sebut sihir, jangan sebut saka. Cukuplah gangguan yang ada. Rawat, dengan izin Allah keluar, sihatlah pesakit. Tak perlu kita mention saka ke, sihir ke, asyik ke, apa pun jin yang berlaku yang ganggu pesakit, biarlah itu gangguan syaitan. Tak kira lah datang daripada mana. Jangan sebut depan pesakit dia ni ada saka, dia ni ada jin, dia ni ada sihir dan sebagainya. Kalau sebut, tuan guru sebut apa, itu bukan lagi anak murid aku, ambil. Hati-hati. Kalau dia kata dia orang anak murid Ustaz Harundin, dia mention ada saka, ada sihir, Ustaz Harundin pernah beri amaran sebelum beliau meninggal dunia. Jangan main-main. Benda ni sangat kritikal. Sebab orang suka kadang-kadang bila kita tak teka, ustaz ni tak hebat, ustaz ni tak power, ustaz ni ilmu tak tinggi, ada perawat lain boleh tahu mana datang gangguan ni, maka tuduhan-tuduhan akan berlaku. Sebenarnya benda ini tak menyelesaikan masalah pesakit, tak selesai masalah. Kalau tahu saka, kalau tahu sikit sihir, adakah kita boleh selesaikan masalah tersebut? Nabi disihir, siap, malaikat bagi tahu siapa yang menyihir, Labid bin Asam. Adakah Nabi pergi jumpa Labid bin Asam tu? Tak. Nabi balas ke? Nabi tak balas pun. So tak perlu sebenarnya kita tahu mana datang sakit tu. Okey, mana datang tak perlulah. Ya, rawat je dengan ruqyah, insya-Allah. Seterusnya, kita tujuan antara rawatan itu dijalankan adalah atas dasar dakwah. Nak sampaikan dakwah kepada pesakit yang datang. Kita tengok apa tujuan. Kita boleh tahu kat mana perawat ini tujuan dia. Nak rawat semata-mata kerana duit, menunggang agama, cari nama, adakah nak sampaikan dakwah itu dengan keikhlasan kerana Allah? Kita boleh nampak cara dia. Nak sampaikan sebanyak itulah dakwah. Nak bagi motivasi kepada pesakit. Ya, kadang-kadang yang datang ni bukan orang-orang biasa. Ustaz, seorang penceramah yang diuji oleh Allah, ya, dengan gangguan makhluk halus. Yang datang bukan orang calang-calang. Adakah dia tak ada ilmu? Mesti dia ada ilmu. Cuma kadang-kadang dia datang, dia perlukan sokongan. So dakwah itu perlu disampaikan. Ya, baru-baru ini, ya, duduk di Shah Alam juga, kawasan sini, seorang etis, ya, dia tidak percaya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya. Seorang muslim tetapi tidak percaya tentang kewujudan Allah. Bukan kewujudan Allah dia tak percaya, kewujudan Tuhan pun dia tak percaya. Dia kata dunia ini tak ada Tuhan, dia tak percaya. Ya, waktu ini dakwah perlu disampaikan. Kita bagi tahu dia tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, kewujudan Allah. Kadang-kadang masalah yang berlaku kepada pesakit disebabkan oleh jiwanya yang lemah. Betul. Punca daripada hatinya yang sedang lemah diuji oleh Allah. Ketika tengah sedih, tengah down, tengah depression, baru lepas diuji Allah dengan terlalu sakit yang berpanjangan, memang tengah down. So kita sebagai perawat biasanya akan beri nasihat yang baik kepada pesakit, semangat, kata-kata semangat kepada pesakit, bukan lagi menakut-nakutkan pesakit. Kita sampaikan dakwah kepada pesakit, ajak dia kepada mengenal Allah dengan amalan-amalan yang selari dengan syariat. Bagi dia amalan-amalan yang tidak terlalu menekan pesakit. Ada setengah orang nak tekan pesakit. Kadang-kadang kesian, penat pesakit nak kejar. Lepas solat 10 kali bacaan sekian. Memang untuk mengajar pesakit, latihan kepada pesakit. Tetapi bila keadaan lemah, kita tak boleh bagi terus terlalu banyak. Sedikit demi sedikit, dan yang kita minta istiqomahkan walaupun sedikit. Itu lebih baik. Buat banyak ditinggalkan ataupun sedikit istiqomah. Sedikit istiqomah itu lebih baik. Okey, itu yang terbaik, ya. Kita dakwah, sampaikan dakwah ketika rawatan. Yang seterusnya, mestilah memiliki ilmu tentang Al-Quran. Boleh baca Al-Quran dengan baik, faham ilmu tajwid. Ya. Tu kadang-kadang bacaan tunggang-langgang. Bacanya pun kita, ya Allah, hai. Kan, walaupun kita orang awam, dengar bacaan seseorang kita boleh faham sebenarnya dia ni boleh baca Quran ke tidak. Sebab kadang-kadang yang dikatakan sebagai perawat Islam yang menjalankan aktiviti perubatan Islam diterikat dengan dua benda. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Mesti ada bacaan Quran dia, mesti ada jampi daripada ayat-ayat Al-Quran, mesti ada jampi daripada doa-doa daripada Nabi. Dia akan berkaitan. Jadi kalau kita baca pun tak betul, tak, ya, tidak menepati daripada tajwidnya,
Asas-asas tajwid pun tak tahu. Na'udzubillah. Kena hati-hati. Takut-takut apa yang dibacakan itu salah. Takut-takut apa yang disampaikan itu salah. Kena hati-hati. Kena tengok siapa yang kita nak jumpa ini. Okey? So kita ada 5 syarat utama untuk kita lihat perawat yang kita nak jumpa itu tadi. Akidah yang mantap, memiliki ilmu syar'i, berakhlak mulia, tujuan hanya ingin menyampaikan dakwah, ikhlas kerana Allah, memiliki asas ilmu Al-Quran. Itu yang kita kena faham. Sebab bila kita tengok siapa-siapa yang pernah belajar di Darus Syifa, antara syarat kalau dah berijazah dan menjalankan rawatan di Darus Syifa, tidak boleh mengenakan bayaran. Tak boleh. Itu syarat dia. Kenapa? Itulah syarat dia. Tuan guru sebelum meninggal dunia berbai'ah dengan tuan guru, tidak dibenarkan untuk meletakkan sesuatu amount ketika rawatan. Tak boleh. Kalau dia menggelarkan diri dia anak murid Ustaz Harundin, belajar dengan Ustaz Harundin, dia meletakkan sesuatu amount, tinggalkan. Itu bukan daripada murid Ustaz Harundin. Tapi boleh tak letak amount? Boleh, tak ada masalah. Ikut hukum tak ada masalah. Pernah berlaku, sahabat minta kambing. Jadi hukumnya tak ada masalah. Tetapi kalau dia kata sebab orang akan gunakan nama-nama orang ni, dia akan gunakan nama-nama ni, nama-nama orang yang terkenal dalam perubatan Islam. Saya anak murid Ustaz Harundin, saya ambil ilmu ini daripada Ustaz Harundin. Ilmu yang saya bagi ini, ilmu yang saya buat ini, rawatan ini daripada Ustaz Harundin. Last minta 3,000, minta 2,500, minta 180 sekali rawatan. Na'udzubillah. Hati-hati, tak ada. Kalau dia menyatakan dia ambil ilmu itu daripada anak murid Ustaz Harundin, dia tidak sekali minta amount dalam merawatan. Tu kena hati-hati. Okey. Seterusnya, syarat yang mendukung. Kadang-kadang orang buat ruqyah ini di tempat yang tidak sesuai. Antara syarat lain untuk membuat rawatan ini, tempat itu perlulah sesuai. Dengan tak ada gambarnya, turunkan gambar-gambar yang ada. Sekarang kita tengok orang menjalankan rawatan penuh dengan gambar. Gambar-gambar ulama katanya. Gambar-gambar ulama, wali-wali Allah diletakkan di tepi dinding dan rawatan dijalankan di situ. Semuanya itu tidak syar'i, sepenuhnya syar'i. Kalau betul rawatan ruqyah dijalankan, tak perlu ada gambar. Elakkan apa yang Nabi larang. Kita cuba ikut apa yang Nabi larang. Nabi larang, kita tinggalkan. Nabi kata jangan ada gambar dalam rumah, tinggalkan. Ambil je bulat-bulat apa yang Nabi kata. Supaya malaikat rahmat itu masuk. Itu yang pertama. Tempat yang sesuai, bilik yang sesuai, keadaan sesuai. Saya antara yang tidak menyokong rawatan secara live, dirakam, direkod dan disebarkan kepada orang awam, sebab akan berlaku fitnah yang besar. Satu, fitnah kepada pesakit, perawat, dan akhirnya fitnah kepada orang bukan Islam. Fitnah akan berlaku. Kalau boleh, siapa yang minta rawatan jangan di-livekan. Jangan nak rekod untuk persendirian, tak apa, sebagai bukti rawatan dan sebagainya. Tapi jika di-livekan untuk tuntutan umum, saya minta jangan. Itu aib kita. Simpan baik-baik. Sebab sekarang terlalu banyak. Saya cukup takut. Ini alhamdulillah Allah bagi izin dengan saya, masjid bagi ruang untuk saya menyatakan. Ini pengalaman saya. Ini aib. Orang suka tengok kelemahan kita. Orang suka tengok masalah kita. Orang cukup suka. Dan kadang-kadang yang keluar ketika rawatan itu berlaku daripada mulut pesakit hanyalah pembohongan daripada jin, pembohongan daripada pesakit itu sendiri. Kadang-kadang tak sakit pun, tak ada jin, tapi dia hanya berkata-kata untuk melepaskan emosi. Hati-hati. Tempat yang sesuai. Yang kedua, antara syarat untuk jadi seorang perawat, kita tengok dia sebaiknya adalah telah bernikah dan berkahwin. Sebab ini antara ujian dia. Perawat, dia akan bertemu dengan banyak perempuan. Banyak pesakit yang hadir itu adalah wanita. Jadi cari perawat yang telah berkahwin. Kalau dulu syarat di Darus Syifa pun sama, kena dah berkahwin. Antara guru-guru yang saya jumpa, Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani pun sebut, kalau boleh nak menjalankan rawatan ini, mestilah dah berkahwin, supaya selamat dan lebih selamat, untuk tahan daripada nafsu syahwat. Syaitan itu akan datang. Walaupun ada ramai orang depan dia, yang berdepan dengan kita itu wanita.
Hati-hati. So antara syaratnya yang mendukung adalah sudah berkahwin. Seterusnya, perlulah didiagnos ataupun kita melihat simptom-simptom yang berlaku. Tak boleh melihat secara tuduhan semata-mata. Tak tanya lagi, baru cerita sikit, saya macam ni, ustaz yang sebelum kata saya macam ni, sihir, ini jin asyik, ni saka. Perlu didiagnos, tanya simptom-simptom apa yang berlaku. Kena bezakan, kena faham, ini masalah psikologi, ini masalah jin, ini masalah fizikal, ini masalah psikologi, bukan masalah jin. Kena hati-hati, kena faham, ini jin, ini bukan jin, ini fizikal, ini gangguan. Kena tahu, ilmu itu kena ada supaya kita tidak tertipu. Kadang-kadang dia tak ada gangguan pun, datang sebab nak perhatian, sebab dia stress, dia depression, dia tekanan. So tak ada jin pun dalam badan, tapi gaya macam disihir. Ini banyak berlaku, ya. Orang yang berpoligami, dia akan menuduh isteri pertama, menuduh isteri kedua sihir, isteri kedua menuduh isteri pertama menyihir. Akhirnya perpisahan itu berlaku, padahal tak ada gangguan pun. Tak ada gangguan, cuma masalah daripada sudut tekanan perasaan, tak puas hati dengan suaminya, tambah lagi satu dan sebagainya. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, jadi tekanan. Tuduhan itu berlaku, orang ini sihir, orang ini sihir. Kadang-kadang perniagaan jadi masalah, bukan sebab orang sihir pun, sebab tak jalankan perniagaan itu dengan betul, marketing tak cantik, kan, malas, buka lambat dan sebagainya, masak tak sedap, tuduh orang sihir. Kita kena faham, bila datang diagnos betul-betul, cek betul-betul supaya tidak tersilap. Ya, kita boleh faham bila dah menjaga rawatan, bila kita dah belajar, ini tanda-tanda gangguan yang sebenar, ini bukan gangguan makhluk halus. Contoh, kadang-kadang keluar lebam yang tidak tahu punca. Memang kalau diagnos daripada medikal, ada satu penyakit boleh keluar lebam, ya. Kalau contoh HB low yang terlalu rendah, HB darah yang terlalu rendah, boleh mudah lebam tubuh badan kita. Ada setengah, ya, walaupun sehat, tiba-tiba keluar lebam. So jadi untuk pengalaman, panduan, kita nak tengok kat mana dia sakit fizikal ataupun dia ni sakit gangguan, kawasan lebam tersebut dan cara lebam tersebut, bentuk lebam tersebut. Daripada situ kita tahu, ini gangguan, ini bukan gangguan. Kawasan lebam daripada tangan, bahu hingga pergelangan tangan, daripada pinggang hingga ke buku lali, itu biasa kawasan gangguan. Tapi sekiranya lebam itu di bahagian badan, dekat perut, dekat pinggang, ya, dekat bahagian dada, itu bukan lagi kita iktiraf sebagai gangguan. Salah satu tanda penyakit fizikal. Dan tengok berapa banyak lebam yang kadang keluar tu. Warna lebam pun main peranan. Biasanya lebam yang keluar itu ada 2 titik, boleh nampak dengan jelas. Biasanya lebam itu ada 2 titik. Cari perawat, dirukyahkanlah, kemungkinan ada gangguan. Okey, itu penting. Itu antara cara nak diagnos, nak tengok sama ada ini gangguan ke bukan. Ustaz, saya diganggu oleh sihir, badan saya penuh lebam-lebam. Dekat mana? Kat kawasan perut, dekat bahagian belakang bahu sini. Kita bukan cakap lagi itu gangguan. Okey, kita angguk dulu. Okey, kita ambil dulu, ya, kita tengok apa yang disebut. Setengah orang, lebam, confirm sihir. Hati-hati. So kita kena faham dan kita kena berhati-hati. Okey, diagnos itu penting. Yang seterusnya, memahami asas ilmu tentang psikologi. Ini pun untuk keselamatan kita. Setengah perawat dia ikut je cakap pesakit. Okey, dia tak tengok pun apa masalah dia sebenarnya. Dia tak boleh beza antara stres, depresi ataupun bipolar ataupun skizofrenia, mental disorder. Dia tak boleh nak beza. Kalau perawat yang betul nak jalankan rawatan, dia kena faham benda ni supaya dapat tackle masalah pesakit tu. Supaya bila kita dapat tackle masalah pesakit, masalah boleh diselesaikan. Kita boleh refer dia kepada pakar psikologi. Jangan kita pula boleh memandai-mandai nak bagi nasihat yang salah. Kadang-kadang dia perlukan ubat, perlu ubat dimakan kepada pesakit yang ada masalah psikologi. Kalau kita biarkan, tak bagi dia makan ubat, tak bagi dia rawatan yang tepat, boleh jadi teruk. Ya, ini pengalaman saya. Pengalaman seorang pesakit bunuh ibu dia sendiri. Dibunuh ibu dia sendiri. Pesakit ini seorang hafizah Quran, penghafal Al-Quran,
malam hari pagi itu dia datang buat rawatan, malam tersebut dia datang bersama abang dan ibu dia, bertiga lah datang bersama abang, ibu dan dia lah datang untuk rawatan. Dia ni jenis kalau bercakap tak berhenti, membebel, bercakap yang bukan-bukan dia cakap. Kalau ikut kan doktor kata dia kena skizofrenia lah, dia dah halusinasi, dia dengar orang berbisik kat telinga dia, dia nampak makhluk-makhluk tu dah terlalu lama dan tidak dirawat, tak dibagi makan ubat dengan betul, dibiarkan. Sebab dia yakin anak dia seorang hafizah Quran, ada Quran dalam hati jiwa dia, tak diberikan rawatan yang tepat. Akhirnya selepas datang rawatan hari pertama, malam tersebut dia bunuh mak dia. Dia ambil apa? Dia ambil satu benda, dia ketuk kepala mak dia. Benda ini berlaku di Ceras. Dia ketuk kepala mak dia, akhirnya mak dia meninggal dunia. Yang kena tangkap dia dan abang dia. Dia dan abang dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, disabitkan dengan 302 gantung sampai mati. Sebab ada masalah kes pembunuhan di situ. Tapi bila didiagnos, doktor check balik, datang polis interview kita balik, lebih kurang 2 jam lebih. Ya, polis interview kita, tanya balik betul ke dia ada masalah gangguan ke macam mana. Dengan izin Allah, alhamdulillah dia selamat. Tak kenalah 302 sebab memang ada masalah mental. Dimasukkan ke Tanjung Rambutan, diubat sebagai masalah pesakit jiwa. Tapi meninggallah mak dia, dibunuh mak dia. So jadi kena hati-hati, kena faham masalah psikologi ini, jangan dibuat main. Kalau dia dah ada bipolar, kalau dia dah confirm, doktor kata dia diagnos memang ada skizofrenia, kita jangan lagi ya hentikan ubat dia. Jangan kita pandai-pandai hentikan ubat yang sedang dia makan. Kadang dia sedang makan ubat penenang, dia makan ubat tidur, kita pandai-pandai hentikan makan ubat tersebut. Bahaya. Kita cuma boleh bantu ruqyah. Ruqyah ini sangat-sangat membantu. Mungkin dalam tempoh 6 bulan dia kena makan ubat, selepas di ruqyah mungkin 3 bulan dia boleh sihat dengan izin Allah, dengan sokongan daripada ruqyah syar'iyah. Tu cara dia. Bukan kita ambil kerja doktor. Ya, kena faham tentang sedikit asas ilmu psikologi. Okey, kita lihat pula apa nasihat ulama kepada peruqyah, kepada orang-orang yang kita nak jumpa ini. Okey, sebelum kita nak pergi berubat, kita nak jumpa, ya, kita nak tengok apa nasihat ulama. Siapa ulama ini? Ya, Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani. Ya, dalam buku Ruqyah Syar'iyyahnya muka surat 63 hingga ke muka surat 81. Daripada muka surat 63 sampai muka surat 81 nasihat sahaja tentang kepada yang nak meruqyah, yang nak jadi peruqyah, yang nak jadi perawat. Dia kata, yang pertama, ikhlaskan niat dan beramal hanya kepada Allah. Kita tengok perawat yang kita nak jumpa ni ikhlas tak nak rawat pesakit ni. Sebab ikhlas ini hanya Allah yang tahu, kan, dalam hati manusia. Tapi daripada sudut perbuatan kita boleh nampak. Oh, macam jadi ni, tahu-tahu nak macam nak duit je, dah tekan kita awal-awal ni. Okey, mula-mula rawatan 300. Dah mula-mula rawatan dia dah tekan kita dah. Kena hati-hati. Cek sahaja. Ya, di Meru ada satu pusat rawatan, cek sahaja 300.5. Nak tahu ada jin tak ada jin, RM350. Kesian, sakit. Inilah perisai yang paling kuat syaitan tak boleh tembus, iaitu ikhlas. Allah sebut dalam Quran surah Al-Hijj ayat ke-40, syaitan itu tidak boleh tembus orang yang ikhlas. Tu syarat utama nak jadi peruqyah, dia kena ikhlas. Dr. Harun Din, Dr. Amran Kasimin, semua sebut tentang ikhlas ni. Nak jadi perawat, ikhlaskan dulu hati tu. Buat kerana Allah. Bukan semata-mata nak nama, nak duit dan sebagainya, nak tunjuk hebat dan sebagainya. Buat kerana Allah. Buka surah Al-Hijj ayat ke-40, sebut dalam Al-Quran, inilah perisai yang paling kuat supaya syaitan tak tembus dalam hati perawat. Tu ikhlaskan diri, niat beramal hanya untuk Allah. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab perkara gaib ini kena berlandaskan dengan Quran dan Sunnah. Jangan sebarang sebut, tersalah sebut, tak ada dalilnya, maka kita takut-takut tersesat. Sebab benda gaib ini hanya Allah yang tahu dan perlu berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih. Benda gaib, sebab kita tak nampak, tanpa dalil kita tak boleh nak sebut. Tentang kewujudan jin, ya, bagaimana dia mengganggu kita, dia perlu ada dalil-dalil yang sahih. Seterusnya, fokus mengutamakan misi dakwah. Pun sama. Kita nak fokuskan misi dakwah kita kepada
pesakit yang hadir. Kadang-kadang yang datang kepada kita tu ya dengan pelbagai-bagai masalah. Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah sakit, ya fizikal, masalah kerohanian dia. Kita datang untuk bantu dia, bagi semangat dekat dia, bagi kekuatan kepada dia. Kadang-kadang yang datang tu yang saya sebutkan tadi bukan calang-calang orang. Yang pernah datang itu pensyarah kedokteran, ya, pensyarah daripada Universiti Malaya. Terkejut saya. Saya ingat makcik mana lah pakai tudung ikat macam ni kan, dengan muka sedih, pakai biasa-biasa. Sekali dah habis rawatan tanya, puan masih bertugas ke? Ya, masih bertugas. Dekat mana? Universiti Malaya, pensyarah medical. Ya Allah, profesor rupanya. Terus kita takut nak rawat. Tak, kita teruskan rawatan yang kita berikan. Mungkin bab medical dia faham, tapi dia nak ikhtiar cara ruqyah. So kita pandang yang datang kepada kita itu orang biasa. Kita kena muliakan siapa yang datang kepada kita, tak kira siapa pun dia, hatta yang paling baik pun bukan Muslim. Sebelum ini, bulan lepas, saya tunjuk bagaimana saya meruqyah orang bukan Islam, India, berbangsa India, datang ikhtiar untuk ruqyah. Dah jumpa Sami tak selesai, dicuba untuk rawatan ruqyah, dengan izin Allah sembuh. So jadi sampaikan dakwah kepada dia. Mana tahu dengan izin Allah hati dia terbuka, Allah beri hidayah kepadanya, masuk Islam. Moga-moga dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Seterusnya, ada batasan-batasan syar'i terutama kepada pesakit wanita, menjaga diri daripada fitnah wanita. Itu lagi ditekankan oleh Syekh Abu Barak. Ya, kita kena tengok perawat tu dah mula tak nak menggatal dengan pesakitnya. Dengan lelaki tu buat cepat-cepat, tanya tak banyak. Sekali yang datang tu cantik sikit, comel sikit, tanya dia daripada A to Z, pergi mendalam. Habis rawatan saya ada follow up, malam tu mesej lagi. Ya Allah, hati-hati kalau perawat itu mesej tengah malam kepada anak kita, isteri kita, saudara kita yang bukan mahramnya. Hentikan serta merta, beri amaran kepada perawat tersebut. Dia tak boleh buat macam tu sebenarnya. Habis pintu, keluar daripada pintu pusat rawatan, sekadar itu. Yang nak tanya pada waris, suami dia ke, abang dia ke, pakcik dia ke. Itu tak apa, waktu-waktu yang sesuai, bukan tengah malam berlaku. Sebab syahwat ini syaitan suka masuk. Kadang-kadang ustaz-ustaz kalah dekat sini. Ujian daripada wanita. Hati-hati. Ruqyahnya panjang daripada lelaki. Lelaki rukanya pendek 5 minit, 15 minit. Datang yang comel, ambil setengah jam. Tak merasuk, tak boleh, kena sampai merasuk. Bonus merasuk, masa ni lah. Sentuh pula, Allahu Akbar. Hati-hati. Kita boleh tengok, ya, dia mula nakal dekat situ. Hati-hati, ini peluang dia untuk menyesatkan kita. Ya, hati-hati. Bawa anak kita, bawa isteri kita, bawa siapa pun, ya, yang bukan mahram kepada pesakit. Tengok, duduk dekat situ, perhatikan rawatan itu sedang dilakukan. Sebiji dengar apa yang peruqyah itu bacakan. Tak faham, tanya pada perawat tu, Ustaz, minta maaf, saya tadi dengar Ustaz baca ni, Ustaz boleh begitu tak, ayat tu kat mana, untuk saya baca, untuk saya amal. Tak boleh, ini rahsia, guru saya suruh rahsiakan. Tinggalkan. Tak ada ilmu yang dirahsiakan, tak ada. Ilmu rahsia-rahsia ni tak ada. Ya, tak ada ilmu yang dirahsiakan. Ini sibuk nak rahsiakan. Hati-hati, kita cukup takut benda-benda macam ni, kan? Nampak wanita cantik sikit, habis. Laki datang, cas, kan, cas RM30, RM40. Perempuan, tak apa-apa, ni percuma. Dah beza dah. Cara rawatan lari, kaedah pun dah lari. Tanyanya pun tak sepatutnya dah. Lebih-lebih tanyanya. Na'udzubillah. Hati-hati. Perhatikan ketika rawatan itu sedang berlangsung. Ya, jangan tinggalkan. Ya, jangan kita main handphone. Itu satu masalah. Isteri tengah diruqyahkan, kita main handphone. Tak tengok ketika rawatan itu berlangsung. Ini berlaku sangat banyak. Ramai yang berlaku macam ni. Datang masuk pusat rawatan, sedang ruqyah dijalankan, suami, abang, adik, isteri sama je main handphone. Main handphone. Tak fokus ketika rawatan itu dijalankan.
Dibiarkan isteri anaknya dirawat oleh perawat, walaupun depan mata dia. Masuk sekali dalam bilik tapi tak tengok, main handphone. Jangan macam tu. Satu, tak hormat kepada perawat. Yang kedua, berbahaya. Perawat boleh ambil kesempatan ketika itu. Hati-hati ya. Seterusnya, bersikap hati-hati dengan istidraj. Dia kena beritahu ya, Syekh Abu Bakar Samad ini ya, tekankan kepada kita supaya berhati-hati tentang istidraj. Istidraj ni kita kena faham lah. Kadang-kadang kita tak solat, kadang-kadang kita tinggal buat perkara mungkar ni terlalu banyak, tapi bila rawat sembuh, hisap rokok berpanjangan, tak ada rasa takut pun, buat maksiat, pergi karaoke, buat perkara lara, tapi dirawat sembuh. Kat sinilah dipanggil istidraj. Tak ikhlas pun rawat tu, hati tu macam nak melepaskan batuk di tangga je nak rawat orang ni, tapi bila rawat sembuh. Zan, Lord
So insyaAllah ada dua lagi poin yang untuk saya sampaikan. Tadi yang kelima adalah bersikap berhati-hati dari istidraj. Kita kena faham, so peruqyah itu kena hati-hati. Ya, kalau dia rasa di tengah lemah, dia ada masalah, jangan teruskan rawatan. Jangan merawat dulu, henti daripada merawat, pulihkan jiwanya dulu. Seterusnya, ya, sentiasa memberi semangat, ya, kepada pesakit agar terus bersabar dan mampu bertahan. Ya, jangan kita rendah-rendahkan pesakit, kita marah-marah pesakit, kita tuduh pesakit tak beramal, kita sakitkan hati pesakit. Banyaklah yang kita jumpa macam tu, datang dalam muka sedih sebab perawat sebelum ni tuduh dia tak solat, tuduh tak berzikir, tuduh tak beramal. Kadang-kadang pesakit jadi sedih. Bila dah sedih, jadi dia tak ikhlas untuk dirawat dah. Dia tak, jiwa tak sepenuh untuk dirawat dah. Tiba-tiba pula ustaz yang tuduh saya macam-macam. Habis. Kat situ susah nak sembuh sebenarnya. Okey, seterusnya, ya, penyabar dan tidak tergesa-gesa. Seorang perawat ini dia seorang yang penyabar dan tak tergesa-gesa. Kalau hari ini tak sembuh, tak apa, kita ulang rawatan pada masa akan datang. Bagi dia amalan yang mudah. Bagi semangat kepada pesakit, ya. Jangan paksa untuk Allah sembuhkan dia. Kita paksa, macam memaksa. Kan? Kita macam salahkan takdir. Kenapa pesakit ini tak sembuh-sembuh? Tu kena hati-hati. Bila kita tengok perawat tu dah mula nak marah, kan, tiba-tiba nak marah, nak cepat, kita boleh perasan, kita boleh tengok, ya, kadang-kadang daripada perwatakan dia, daripada tutur katanya, perbuatannya, ini dah mula rasa lain dah perawat ni. Mesti nak marah-marah, kan, macam tak ikhlas nak rawat, buat sekadarnya, baca dengan sekadarnya sahaja. So hentikan rawatan, biar kita berehat, pulihkan rohani kita balik. Tu antara nasihat yang diberikan oleh Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani dalam kitabnya. Ya, ada satu ensiklopedia tentang ruqyah syar'iyyah, lebih kurang 13 jilid kalau dikhatamkan. So panjang. So jadi kita simpulkan dekat sini apa nasihat beliau tentang kepada orang yang nak pergi, nak jadi sebagai peruqyah, dan orang sebagai pesakit nak jumpa seorang perawat. Kita kena tengok perawat itu macam mana, supaya kita terselamat daripada sudut akidahnya, terselamat daripada sudut fizikalnya. InsyaAllah kuliah seterusnya akan kita sampaikan dengan izin Allah, direzekikan oleh Allah. Saya nak kongsikan tentang bagaimana kita nak merawat diri kita sendiri. Saya nak kongsikan bagaimana kita nak rawat anak kita, bagaimana kita nak rawat diri kita sendiri, bagaimana kita nak merawat orang yang terdekat dengan kita. Kita boleh merawat sebenarnya. Semua orang boleh jadi peruqyah, semua orang boleh merawat, ya, dengan mudah insya-Allah. Kita akan kongsikan pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi wallahu alam, saya buka dalam tempoh 1 minit atau 2 minit. Jika ada persoalan atau pertanyaan, saya buka insya-Allah. Jika ada nak tanya tentang permasalahan tentang perubatan Islam, ada soalan? Semalam di Masjid Jamiul Hasaniyah, di Masjid Raudatul Mukminin, banyak soalan sampai tak terjawab. InsyaAllah, silakan Ustaz. Saka. Saka, kalau ikutkan dalam merawatan perubatan Islam tentang gangguan makhluk halus, saya tak nafikan ianya wujud. Memang ada. Mana punca, ya, mungkin amalan-amalan terdahulu yang saya pernah kongsikan, bagaimana orang dulu mengambil pendamping daripada jin, dijadikan sebagai khadam. Ya, mungkin waktu itu ilmu tak sampai sepenuhnya, tak faham ketika itu benda itu salah dan dia amalkan, maka keturunan-keturunannya akan kena. Orang tu dah meninggal, dia cari keturunan-keturunan sebagai pengganti. So ini yang disebut sebagai saka, gangguan jin, makhluk halus daripada keturunan-keturunannya, dia akan mengganggu. Adakah orang Islam dia yang berlaku? Tak. Orang bukan Muslim pun kena gangguan makhluk halus. Dia sejenis jin yang digunakan sebagai pendamping atau khadam oleh seseorang, akhirnya dia meninggal dunia dan diwariskan kepada susur galur darahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saka ini boleh kena macam mana? Daripada perawat yang mengamalkan rawatan yang salah, perawat yang menggunakan khadam dan jin, ditransfer jin itu kepada pesakit. Akhirnya jin yang ada pada perawat pergi kepada pesakit. Pesakit itu ada dah jin saka yang ada pada perawat. Tu kena hati-hati. Saka ini bukan datang daripada hanya keturunan kita, boleh datang daripada orang lain juga. Tu, dia wujud, memang wujud, dan ianya salah satu gangguan makhluk halus. Wallahu a'lam. Perlu dirawat secara ruqyah insya-Allah. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey, wallahu a'lam. Moga-moga ianya bermanfaat.
Okay? Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.